A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati lagi dikasihi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, di dalam kita meneruskan ibadah solat kita dan kita cuba merasakan lebih kemanisan dalam solat kita, seperti kaedah yang awal kita telah bincang dan kita maklumkan bahawa kita perlu cuba upgrade, atau kita kata kita cuba pertingkatkan kualiti, bukan sahaja kualiti pembacaan tetapi pemahaman kita. Sebagaimana yang kita jumpa baru-baru ini, kita telah kongsi dalam pembacaan doa iftitah ada pelbagai bentuk rupanya, pelbagai bentuk lafaz doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika awal membuka solat, sehingga apabila kita lihat kepelbagaian ini menampakkan betapa tulusnya jiwa seorang apabila mula masuk solat dan membaca doa-doa yang begitu tulus, yang boleh menyentuh perasaan dan boleh menghilangkan segala rasa kebesaran dunia dia di hadapan Allah SWT. Dan kita lihat setelah daripada doa iftitah dibaca surah Al-Fatihah, surah dan sebagainya, bila dihayati sebelum ini dalam kongsian yang lalu juga kita pernah kongsi dalam kemanisan solat yang pertama, bagaimana surah Al-Fatihah itu sendiri baginda Nabi SAW menyatakan dalam riwayat yang sahih, apabila dibaca dalam solat seolah manusia itu berinteraksi direct langsung dengan Allah SWT, dan Allah Ta'ala akan mendengar dan menjawab bacaan orang yang benar-benar tulus tadi, setiap satu kalimah, setiap satu ayat yang dibaca. Tuan-tuan dan puan, sekarang ni apabila kita rukuk, kita lihat sebagaimana dalam pergerakan-pergerakan yang awal dalam doa iftitah, bacaan surah dan sebagainya, bila kita mula rukuk pun rupanya kita boleh upgrade bacaan kita. Ada beberapa bentuk bacaan yang sebenarnya dibaca oleh Nabi SAW selain daripada Subhana Rabbiyal Azim yang biasa kita baca, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Dalam sepotong riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Nabi SAW ketika rukuk membaca satu doa yang luar biasa. Doa ini seolah-olah baginda Nabi SAW berbual atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan begitu hebat di hadapannya. Baginda Nabi SAW membacakan, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin. Satu bentuk penyataan yang begitu tulus, tuan-tuan dan puan, kita lihat baginda Nabi SAW sebut Allahumma ketika rukuk ni. Ketika rukuk maknanya ketika kita tundukkan kepala kita, kita tunduk bungkukkan badan kita, tanda kita memberi hormat. Jarang kita nak beri hormat tunduk yang seperti itu. Paling-paling kita tunduk sedikit, tapi bila di hadapan Allah SWT kita tunduk rukuk begitu sekali, sambil kita membacakan dengan satu penyaksian, Allahumma laka raka'tu. Kata Nabi SAW, Ya Allah, hanya padamu aku tunduk. Rukuk makna tunduk, laka maknanya hanya bagimu. Bila kita sebut Allahumma laka raka'tu, maksudnya secara penghayatannya kita dapat rasakan dalam jiwa kita bahawa kita tidak akan tunduk. Tunduk dalam arti kata menunjukkan zahir penghormatan, begitu juga tunduk dalam memberikan penghormatan, memberikan keyakinan. Tunduk di dalam kita menampakkan kita ini seorang yang benar-benar taat, patuh, takut. Ini dia, Allahumma laka raka'tu. Bila dalam kita tunduk dalam solat tu, kita rasakan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, dan dengan kamu ya Allah, wa bika denganmu ya Allah, amantu aku benar-benar beriman. Satu penyataan seolah kita bercakap wa bika, macam Allah berada di hadapan kita. Wa bika amantu wa laka aslamtu, dan hanya padamu juga aku beri segala-galanya. Aslam tu Islam. Islam maknanya aslama, serah diri. Maksudnya kita dalam keadaan rukuk, kita menyatakan seolah satu pengisytiharan, satu aku janji, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, aku benar-benar tunduk hanya padamu. Ya Allah, aku benar-benar beriman, yakin, meminta
mengharap hanya padamu, dan aku benar-benar serah diri hanya padamu. Kemudian disambung, anta rabbi, engkau sebenar-benar Tuhanku yang mengurus mentadbir segala-galanya. Khasya'a laka, nak bagi rasa lebih lagi kekerdilan diri kita, ketiadaan apa-apa pada diri kita di hadapan Allah. Nabi SAW baca sebut, khasya'a laka sam'i, tunduk. Khasya'a, khusyuk maknanya kecut, khusyuk maknanya kuncup, tunduk. Khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi, tunduk sebenar-benar kepadamu segala pendengaran aku, segala penglihatan aku, tulang belulangku, urat-urat daging yang ada dalam badanku, semuanya tunduk kepadamu. Wa mastaqallat bihi qadamayya, dan segala yang ada di atas kedua belah kakiku, yang berdiri di atas kedua belah kaki, maknanya segala tubuh kita, kalau kita kata bahasa Melayu, dari hujung rambut sampai ke hujung kaki, semuanya benar-benar tunduk, benar-benar serah, benar-benar mengikut ketentuan lillahi rabbil alamin, Allah SWT. Maknanya hati kita pun tunduk kepada Allah, mata kita tunduk kepada Allah, jiwa kita tunduk, segala-gala mata, pendengaran, maknanya apa saja yang kita lakukan, tuan-tuan dan puan, bila kita baca doa ini, kita faham, menunjukkan kita perlu benar-benar tunduk, patuh, serah diri dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita buat suka-suka. Masya Allah, ini suatu penyataan yang begitu tulus di dalam kita rukuk, dan doa yang saya rasa sangat baik untuk kita baca. Mudah-mudahan dengan penghayatan pembacaan kita akan merasakan insya-Allah kemanisan dalam solat kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian aku qauli hadza, astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.